The Film bermula dengan suasana huru-hara sebuah lapangan terbang tentera di Scotland. Pada masa ini, tentera sedang mengendalikan pendaratan pesawat yang telah dilaporkan sebagai telah dirampas oleh pengganas. Seorang kolonel mengarahkan penembak tepat untuk memintas pengganas di dalam pesawat. Sekali dalam kapal terbang mendarat, Kolonel Alan cuba berkomunikasi dengan seorang lelaki yang berada di tempat duduk juruterbang. Ia didapati bahawa lelaki itu telah mengalami kecederaan pada tangannya. Sebagai tindak balas, Alan memberitahu lelaki itu untuk kekal di tempatnya kerana dia boleh menjadi salah seorang pengganas. Tidak lama selepas, seorang budak lelaki bernama Elias turun dari kargo pesawat tahan. Tentera bergegas ke Elias dan membawanya ke bilik perubatan. Sebaik sahaja Elias dibawa ke bilik perubatan, mereka cuba mencari tahu apa sebenarnya berlaku di dalam pesawat. Adegan kemudian menunjukkan tempat kejadian sebelum pesawat Transatlantic 473 berlepas. Pada masa ini, Elias dan ibunya bernama Nadia akan pergi ke New York untuk menjalani terapi untuk penyakit yang dihidapi Nadia daripada. Nadia menghidap leukemia, dan dia dikehendaki berjumpa Dr. Brown, yang berjanji untuk mengubati penyakitnya. Pada ketika itu, Nadia mula berasa gelisah, dan dia meminta Elias untuk menunggu dalam menunggu bilik sambil dia menenangkan dirinya. Sambil buat jadi, dia akan pergi ke bilik air untuk mengambil ubat yang dia makan secara berkala. Nadia akan mengalami beberapa kesan sampingan selepas mengambil ubat, tetapi ini hanya akan bertahan selama tempoh masa yang singkat. Elias yang sedang menunggu kerana ibunya bertemu dengan seorang saintis bernama Farid, yang kebetulan pergi ke New York untuk menghadiri convention di sana. Pendek cerita, kapal terbang Transatlantic ke New York telah bersedia untuk berlepas. Suasana dalam kapal terbang kelihatan tenang pada mulanya, tetapi suasana menjadi tegang apabila salah seorang penumpang bertengkar dengan salah seorang pramugari. Dua marshal yang kebetulan menjadi penumpang, segera bawa mereka masuk. Walau bagaimanapun, dua marshal kemudiannya dibunuh oleh mereka berdua lelaki, dan ternyata mereka adalah pengganas. Mereka hanya berpura-pura menimbulkan kekecohan untuk menarik perhatian marshal. Juruterbang itu segera dibunuh oleh seorang lagi pengganas. Mereka mematikan sistem ACARS supaya kapal terbang tidak dapat dikesan. Pengganas terdiri daripada Bert, Ed Ball the steward, Bastian pembantu juruterbang, Ulrich, Curtis dan Carl. Mereka kemudian rampas kapal terbang dan perintah semua penumpang untuk bergerak ke bilik belakang. Penumpang yang mula panik, mematuhi perintah mereka. Bert, ketua pengganas, mengumumkan itu mereka kini mengawal pesawat dan bertanya semua penumpang berdiam diri sehingga wang tebusan dibayar. Elias kemudian menemui peta bahagian dalam pesawat itu, dia kemudian mencari tempat untuk mereka bersembunyi. Selepas mendapatinya, Elias segera pergi ke tempat itu. Melihat anaknya berlari ke belakang kapal terbang memaksa Nadia mengikutinya. Malangnya, Ed Ball menyedarinya dan mengacukan pistol ke arahnya. Akhirnya, Nadia ditembak 3 kali oleh Ed Ball. Elias yang melihat ibunya berbohong, membatalkan rancangannya untuk bersembunyi, dan dia akhirnya diseret semula ke tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, Bert membawa 3 penumpang Muslim ke hadapan bilik, termasuk Farid. Bert kemudian menyuruh mereka bertiga membaca sepucuk surat yang ditulis dalam frasa Arab. Bukan itu sahaja, Bert juga merekodkan kata-kata Farid yang memberi gambaran bahawa seorang pengganas Arab telah mengambil alih pesawat itu. Selepas itu, yang adegan bertukar kepada kenangan silam Nadia, dalam yang dilihat dia sedang berkelah dengan Elias dan suaminya, Nikolaj. Ketika mereka dalam perjalanan pulang-pulang dari berkelah, kereta mereka tiba-tiba rosak turun di tengah jalan. Kerana ia jalan raya terlalu sunyi dan terlalu jauh dari kampung, Nikolaj terpaksa meninggalkan Nadia untuk pergi mencari membantu. Namun, selepas beberapa jam menunggu, Nadia menjadi bimbang kerana Nikolaj masih belum pulang. Dia akhirnya memutuskan untuk cari Nikolaj sambil memegang Elias dalam dirinya tangan. Semasa dia dalam perjalanan, dia melihat kesan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Tapak kaki yang mendahului ke lokasi tertentu. Dia kemudian meneruskan perjalanan, akhirnya tiba di sebuah rumah lama. Semasa berjalan masuk ke dalam rumah, dia ternampak kesan darah, yang menuju ke sebuah bilik. Dia mengikuti berlumuran darah untuk melihat sama ada itu darah suaminya di atas tanah. Namun, dia tersentak apabila seorang lelaki aneh muncul di belakangnya, mendorongnya untuk segera menutup pintu.
Selepas itu, Nadia menemui mayat Nikolaj yang berlumuran darah. Tambahan pula, lelaki aneh itu muncul semula dan cuba menembusi dinding. Nadia segera memukul lelaki itu dengan kayu, tetapi tangannya digigit semasa berlawan. Di dalam akhirnya, lelaki itu terpaksa mati akibat dia pendedahan kepada matahari. Ia kemudiannya ditemui bahawa lelaki itu adalah Pontianak, dan dia ada sempat juga menggigit tangan Nadia menyebabkan Nadia untuk berubah dengan cara yang sama seperti dia. Selepas kematian Nikolaj, Nadia ditinggalkan untuk menjaga Elias sendiri. Dia terpaksa survive dengan mengelak matahari untuk meneruskan kehidupannya. Lebih-lebih lagi, dia hanya minum darah dari daging haiwan sebagai sumber tenaga. Nadia kemudiannya kembali ke rumah lama untuk mencari penyelesaian pengawatan, di mana dia menemui sebuah buku eksperimen tentang penciptaan Pontianak. Pada ketika itu, seseorang datang dan orang itu mengaku sebagai Pontianak bapa yang Nadja telah bunuh sebelum ini. Bapa Pontianak kemudian menjelaskan bahawa setiap vampire telah dikurniakan dengan intipati jahat itu menyebabkan mereka minum darah manusia. Dia juga mengatakan bahawa Nadia telah dikutuk dan dia perlu dimusnahkan. Dia pun cuba membunuh Nadia, tetapi Nadia dapat melawan dan berjaya membunuhnya. Selepas bahawa, dia mengambil ramuan dadah daripada bapa Pontianak di mana ubat itu boleh digunakan untuk mengurangkan keagresifan vampire. Nadia kemudian mengambil 1 galen petrol dan menetapkan seluruh rumah terbakar. Tempat kejadian kemudian kembali ke pesawat, di mana Nadia, walaupun ditembak, masih mampu hidup semula. Nadia kemudian merangkak dan cuba masuk ke dalam simpanan kargo. Dia mengeluarkan dia gigi palsu, yang telah menyembunyikan identiti sebenar beliau sebagai Pontianak. Yurich dan Curtis kemudian datang untuk menyediakan payung terjun dan gas beracun. Pada masa yang sama, 2 ekor anjing penumpang menyalak Nadia. Nadia, yang dahagakan darah, segera menggigit salah satu daripada anjing itu dan kemudian minum darah. Yurich yang sedang menyediakan gas beracun mendengar bunyi aneh di belakangnya. Dia kemudian menghampiri suara itu, di mana dia melihat Nadia yang sedang makan darah anjing itu. Nadia segera menyerang Yurich, lalu menggigit lehernya. Ini menyebabkan dia beransur-ansur berubah menjadi Pontianak penuh akibat daripada ini. Memandangkan Nadia tidak mahu menjadi Pontianak yang agresif, dia menyuntik ubat ke dalam badannya untuk mengurangkan keagresifannya, jadi menghalang dia daripada membunuh sesiapa. Ed Bolt, sebaliknya, memberi amaran kepada penumpang bahawa jika mereka tidak kekal di tempat duduk mereka, gas beracun akan dibebaskan. Bola 8 dan perampas kembali mereka kepada pegangan kargo untuk melompat dari kapal terbang. Mereka mempunyai juga menanam bom pada pesawat yang akan diletupkan selepas mereka melompat dari kapal terbang. Nadia keluar dari kargo pegang dan pergi berjumpa Elias. Dia kemudian mengambil Elias ke kabin juruterbang, di mana dia merancang untuk memulangkan pesawat itu ke New York selepas ianya telah dirampas dan dilencongkan ke London lebih awal. Kerana sistem kawalan pesawat masih dengan autopilot, Nadia pergi ke penumpang bilik dan bertanya siapa yang boleh memandu kapal terbang. Tidak lama kemudian, seorang pelajar yang mendakwa telah bermain permainan simulator menawarkan untuk menjadi sukarelawan untuk menjadi juruterbang kapal terbang. Dia kemudian membawa pelajar itu bersama Farid yang ingin menolongnya sebagai seorang pembantu juruterbang. Sebelum itu, Farid memaklumkan kepada penumpang bahawa mereka semua akan mati kerana perampas telah mengatur rancangan untuk merempuh kapal terbang ke sebuah bangunan di London. Khabar angin mula tersebar di kalangan penumpang bahawa pengganas cuba mempengaruhi pasaran saham. Farid dan pelajar itu kemudian mengikut Nadia ke bilik juruterbang, manakala Nadia terus memantau CCTV untuk memantau perampas. Selepas mereka telah melompat dari pesawat, pelajar perlu cepat memulangkan pesawat laluan ke New York City. Malangnya, perampas yang sudah bersedia di tempat kargo, nanti jumpa mayat Yuri. Ed Boll percaya bahawa Nadia bertanggungjawab untuk kematian Yurich kerana dia tidak mampu cari mayat Nadia berhampiran pintu tempat penyimpanan barang. Selepas itu, mereka terus ke juruterbang bilik untuk menghalang Nadia. Demi memaksa Nadia untuk membuka pintu, Berg membunuh salah seorang penumpang di hadapannya. Hakikat bahawa Nadia tidak pernah terbuka pintu membawa Ed Boll untuk mengambil salah satu anak kecil penumpang untuk mengugut Nadia. Apabila Nadia melihat Berg hendak membunuh kanak-kanak itu, dia segera membuka pintu dan dengan kejam menyerang Berg.
Selepas itu, Eqbal mengambil beg Nadia dan mencari buku nota tentang matahari terbit dan terbenam kali. Eqbal mula percaya bahawa Nadia adalah Pontianak. Dia kemudian menyediakan lampu suluh UV dan buat kayu tajam untuk digunakan sebagai senjata terhadap Nadia. Setelah semuanya sedia, perampas pergi terus ke bilik juruterbang untuk membunuh Nadia. Eqbal kemudian melihat Nadia dan cuba melawannya, seperti yang lain menuju ke kokpit. Eqbal berjaya mengalahkan Nadia, dan dia mula mengagumi susuk tubuh Pontianak itu tidak mudah mati. Dia kemudian mengambil Nadia darah dengan picagari dan selepas itu, Eqbal akan membunuh Nadia dengan kayu. Nasib baik, Elias tiba-tiba datang dengan pistol diacukan bola 8. Elias juga memberanikan diri untuk menembaknya. Tetapi tembakan itu mengenai pesawat tingkap-tingkap, menyebabkan Eqbal disedut ke dalam tingkap. Pada ketika ini, tekanan udara di dalam kapal terbang mula berkurangan. Bastian sebagai pembantu juruterbang, segera meletupkan pintu kokpit dan kawalan pesawat terbang lebih rendah. Disebabkan keadaan menyelam daripada pesawat itu, salah seorang penumpang, secara tidak sengaja dilanggar oleh troli, menyebabkan koyak kecil di perutnya. Sejak Eqbal memilih untuk meninggalkan Nadia, dia mempercayakan Elias kepada Farid, sebelum dia pergi selepas Eqbal ke pegangan kargo. Apabila Nadia tiba di tempat simpanan kargo, dia mendapati Eqbal bersembunyi di dalam kereta. Nadia kemudian cuba menembak cermin kereta, tetapi kaca tidak pecah. Dia mengambil setrika dan pukulannya pada Eqbal, tetapi Eqbal dengan mudah merampas besi dari Nadia. Mengikuti itu, Eqbal menyuntik darah Pontianak ke dalam tubuhnya sendiri. Akibatnya, dia mula untuk bermutasi menjadi Pontianak. Mengetahui perkara ini, dia kemudian meletakkan minyak wangi di dalam kereta, dan membakarnya untuk membunuh Eqbal. Namun, Bastian mengesan asap, dan bertindak cepat untuk memadamkan kebakaran dalam pegangan kargo. Perampas mula pergi ke tempat penyimpanan kargo untuk menyemak ia. Mereka menemui Nadia, yang cuba melarikan diri daripada pegangan kargo. Melihat itu, mereka segera tembak kaki Nadia. Nasib baik Nadia masih berjaya untuk keluar dan segera menutup pintu. Mereka kemudiannya menemui Eqbal dalam kereta. Salah seorang daripada mereka melihat Eqbal sedang sawan. Dia juga cuba membantu Eqbal, tetapi Eqbal gigit dia sampai mati. Di dalam bilik penumpang, penumpang mula menyalahkan Nadia dan cuba untuk membunuhnya. Muncullah Elias dan Farid datang untuk menghalang penumpang. Nadia yang sedar bahawa Eqbal telah menjadi vampire, maka menutup semua pintu supaya Eqbal tidak boleh masuk ke dalam kabin kapal terbang. Penumpang lain turut membantu Nadia untuk menahan pintu. Pada masa itu, Eqbal cuba untuk memasuki kabin, dan Nadia segera memegang pintu. Apabila Farid cuba menolong Nadia, dia digigit pada tangannya. Selepas itu, wan daripada penumpang datang dan segera menembak bola 8. Selepas pintu ditutup, Nadia memegang tangan Farid dan memotongnya untuk menghalang jangkitan daripada merebak seluruh tubuh Farid. Berikutan itu, Nadia, Farid dan Elias mengambil Bastian ke kokpit. Bastian berkata begitu bahan api kapal terbang hampir habis, maksudnya mereka tidak boleh sampai ke New York City. Mereka tiada pilihan selain mendarat di tempat yang terdekat lapangan terbang. Beberapa saat kemudian, Bastian menerima isyarat daripada khas tentera Scotland menara tanah. Kemudian, Bastian memberitahu kebenaran bahawa pesawat sedang dirampas dan pengganas telah dikunci dalam pegangan kargo. Salah seorang penumpang yang sebelum ini pernah cedera di perut kini dirawat oleh doktor. Doktor memberitahunya bahawa buah pinggangnya telah pecah dan dia mungkin mati akibat daripada ini. Doktor kemudian pergi ke perubatan bilik untuk mendapatkan bekalan perubatan untuk menghentikan pendarahan dalam perutnya. Semasa doktor pergi, ini lelaki membuat jalan ke arah tempat simpanan kargo. Ternyata lelaki ini takut begitu dia akan mati dan mahu badannya digigit oleh vampire, kerana itu adalah satu-satunya cara untuk dia terus hidup. Sebaik sahaja dia membuka pintu kargo, dia datang bersemuka dengan Eqbal dan bertanya kepadanya untuk menggigit lehernya. Namun, Eqbal menolak dan hanya ribut melepasinya. Kerana perbuatannya, Pontianak dapat keluar dari kargo tahan dan mula menyerang semua penumpang dalam kabin. Penumpang segera mula panik, dan mereka berebut untuk masuk ke dalam pilot bilik. Akhirnya, semua penumpang bermula untuk berubah menjadi Pontianak.
Farid, Nadia dan Bastian sedar bahawa jika pesawat itu berjaya untuk mendarat, Pontianak akan melarikan diri, menjadikan keadaan amat berbahaya bagi orang di bawah sana. Oleh itu, Farid mencadangkan untuk meletupkan pesawat itu selepas itu mendarat menggunakan bahan letupan yang telah dipasang dalam tangki bahan api. Walau bagaimanapun, kawalan letupan detonator masih berada dalam pegangan kargo. Selain itu, satu-satunya cara selamat untuk sampai ke kargo tahan adalah melalui lubang udara yang sempit. Elias masuk terus ke dalam lubang tanpa sesaat berfikir sambil memegang lampu suluh UV sebagai senjata. Semasa dia tiba di tempat simpanan kargo, dia berjaya mendapatkan detonator. Tetapi Pontianak lain mula kelihatan, menyebabkan lampu suluh UV Elias jatuh. Dia kemudian bersembunyi di bawah kereta untuk seketika. Nadia berhasrat untuk menyelamatkan anaknya selepas melihat ini. Sebelum beredar, Nadia meminta Farid berjanji untuk menjaga Elias sehingga dia dewasa jika dia dibunuh. Berikutan itu, Nadia segera menghisap darah Bastian untuk dibawa keluar sisi agresifnya. Dia keluar dari juruterbang bilik dan bergegas ke tempat penyimpanan kargo. Apabila dia cuba menyelamatkan Elias, dia berhadapan dengan bola lapan. Akhirnya, mereka berdua telah untuk melawan satu sama lain. Kerana Nadia tidak mendapat cukup darah, dia dikalahkan oleh Ed Ball. Selepas itu, Elias memikat Ed Ball untuk mendekati menetas. Memandangkan Ed Ball berdiri di sebelah ke pintu, Elias meletupkan salah satu bahan letupan dalam menetas. Ia membuatkan Ed Ball menjadi payah keluar, tetapi dia nampaknya masih terperangkap dalam jaring. Dan seperti yang dijangka, Ed Ball muncul semula dan berniat untuk menyerang Elias. Farid, yang masih dalam bilik kawalan, segera pusingkan pesawat sekeliling untuk menghadap matahari terbit. Akibatnya, bola lapan terbakar dan mati apabila dia jatuh ke tanah. Apabila Elias perasan ibunya semakin lemah, dia mengelar tapak tangannya untuk memberikan beberapa titik dia. Selepas Nadia bangun, dia menahan Elias daripada mendekatinya semula. Ini adalah kerana kemungkinan Nadia akan hilang kawalan dan menggigit Elias pada masa itu. Adegan kemudian beralih kembali ke Elias, yang masih dalam bilik perubatan. Salah seorang pegawai menyoal siasat dia di sana. Selepas itu, Elias berkata bahawa kapal terbang penuh dengan Pontianak. Dia memberitahu mereka semua untuk menurunkan Farid dari kapal terbang secepat mungkin. Bagaimanapun, tiada seorang pun pegawai termasuk Kolonel Alan percaya apa yang Elias katakan, jadi mereka membius Elias daripada mendengarnya keluar. Apabila malam tiba, Kolonel Alan mengarahkan tentera untuk menangkap Farid, manakala yang lain akan memecah masuk ke pintu kabin untuk menyelamatkan yang terselamat. Sebaik sahaja mereka memasuki kabin, mereka diserang oleh Pontianak. Elias yang akan dibawa ke hospital kemudian bangun. Dia melompat dari ambulans dan terus menuju ke kapal terbang untuk mencari Farid. Ketika itu, Farid sendiri telah selamat oleh tentera. Pada masa yang sama, Farid perasan Elias berlari ke arah kapal terbang. Dia pun telefon kepada Elias, tetapi Elias tidak mendengarnya. Sementara itu, Pontianak mula turun dari kabin. Sebelum Pontianak pergi dari pesawat, Elias terpaksa mengambil miliknya detonator yang ada dalam tedibaannya. Dia kemudian menekan butang letupan dalam tangki bahan api, mengakibatkan letupan besar dalam pesawat. Selepas letupan berlaku, Kolonel Alan sedar yang Farid tidak bersalah. Dia kemudian melepaskan Farid, membenarkan dia untuk bersatu semula dengan Elias. Pontianak pula adalah kemungkinan besar semua terbunuh oleh letupan besar. Dan dengan itu, filem itu berakhir. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.